أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan terutamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada kesempatan kali ini dalam kesibukan kita di hujung minggu. Ada sebahagian kita yang didatangi tetamu, ada sebahagian kita yang bertamu ke rumah saudara mara dan sebagainya. Ada yang dalam keadaan musafir, ada yang tadi kata berada di Chini, Pahang, ada yang berada dalam perjalanan. Apapun keadaan kita, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana kita sama-sama dapat meluangkan masa untuk berada dalam majlis yang barakah pada malam ini insya-Allah. Jadi kita mulakan pertemuan kita dengan membacakan Tanzil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dalam keadaan berada dalam rahmat dan keberkatan dari Allah insya-Allah, dan suara saya dapat didengar, audio dapat didengar dengan jelas mudah-mudahan insya-Allah. Fazilah Taib dia kata syukur dapat online. Online. Tulisan dia begitu online. Macam tu maknanya online. Mungkin maksudnya itulah. Rosiati ni dari Perling rasanya ni, ataupun dari mungkin Taman Sutera. Muhaimin barakallahu fikum daripada Skudai. Dari mana pun anda berada, mudah-mudahan sentiasa mendapat rahmat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kak Maimanah pun sebut, betul Ustaz, anak cucu datang ke rumah. Yalah, Kak Mai pun ada, barakallahu fikum. Kak Nur Kiamat Saleh katanya jelas. Faidah Muhammad katanya jelas. Okey, baik. Kalau jelas kita dapat teruskan. Mudah-mudahan line di tempat tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah dari awal sampailah kepada selesai dan seterusnya lah, sebab kita mungkin ada keperluan-keperluan lain. Raja Ahmad Kamal barakallahu fikum dari Singapura. Binti Hafzah heading to KL sekarang, online dalam kereta. Mudah-mudahan doakan kami. Siapa yang dalam musafir tolong doakan kami. Ada beberapa doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah da'watul musafir, doa orang yang berada di dalam musafir, dalam safar, perjalanan bertujuan baik, lebih daripada 2 marhalah, cukup dengan syarat-syaratnya yang lain, maka insya-Allah doa dalam perjalanan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakkan doa. Baik, tengok baru lepas isi minyak Ustaz, esok petrol naik harga. Ya, esok. Nampak gayanya pukul 10 malam ni saya pun nak kena isi minyak petrol ni. Barakallahu fikum. Maklumat baru ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Semalam kita pelajari tentang nun dan juga mim yang bertanda sabdu. Nun dan mim bertanda sabdu. Saya pesan itu adalah kita sebut kunci-kunci utama yang membezakan bacaan orang yang mempelajari hukum hakam tajwid dengan orang yang tak mempelajari. Apakah yang lain bukan kunci? Yang lain pun penting. Cuma yang dengung ini dia nampak kelihatan membezakan pembelajaran orang yang belajar dengan tiadanya pembelajaran bagi orang yang tak belajar. Mungkin dia tidak mengkhusus mempelajari tajwid. Jadi apapun keadaan kita, jagalah semua hukum hakam yang pernah kita pelajari, yang dulu namanya mad asli dan sebagainya. Mudah-mudahan kita masuk di golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hari ini kita terus masuk kepada muka surat 554, iaitu penghujung surah Al-Jumu'ah. Khamis malam Jumaat sengaja saya pilih surah Yasin, dan
Kemudian hari ini hari Jumaat, saya pilih surah Al-Jumu'ah. InsyaAllah di penutup kita pada akhir minggu ini, iaitu Khamis malam Jumaat juga, lebih kurang 5 hari ke depan lagi, kita akan lihat pula mungkin sebahagian daripada surah Al-Kahfi, mudah-mudahan, insyaAllah. Hari ini terus kita pergi ke muka surat 554. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya dapat berita yang sedikit menduka citakan. Kalau tuan-tuan ada mengikuti berita-berita terkini, tadi ada satu kemalangan yang berlaku di tempat kita. Saya tak dapat berita tu secara sahih dan tepat. Kemalangan tu apakah rempuhan lori ataupun terbabas ataupun apa. Di dekat yang ada jual apa tu, apam, apa dia panggil tu? Apa dia panggil? Saya lupa nak sebut ni. Dekat Simpang Renggam tu, yang biasa terkenal tu, orang beli apa dekat situ tu? Beli putu putu piring, putu apa tu semua tu. Katanya berlaku kemalangan dan melibatkan kenalan saya juga, orang yang sama dengan saya juga, suami isteri dulu pergi ke Masjidil Aqsa pada bulan Februari yang lepas. Kemalangan tu berlaku kepada keluarga mereka. Putu piring, putu apa kan, berlaku dekat situ. Dan anaknya meninggal dunia tadi. Anak beliau meninggal dunia. Anak mereka tadi meninggal dunia yang masih dalam keadaan umur menengah. Juriah putu tu kan. Jadi sebelum kita mulakan, mudah-mudahan dengan barakah berlaku kemalangan. Secara tepat saya tak dapat nak ceritakan, tapi maklumat yang terus daripada beliau ikuti selalu pengajian kita, tak silap saya, pengajian Quran ni. Dan juga suami dia pun ikut sama dengan saya ketika ke Masjidil Aqsa ke Jordan pada bulan 2 yang lepas. Maka anaknya disahkan meninggal dunia dan dia sendiri yang maklum pada saya. Dan sebelum kita mulakan, mudah-mudahan sama-samalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah juga kita akan dikembalikan. Dan sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum Muhammad Syabil Azmi. Mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Dia meninggal dalam keadaan musafir. Kita bersangka baik. Saya tak tahu perjalanan dia apa, tapi saya sangka dia sedang musafir. Pada masa yang sama sedang musafir bersama keluarga. Saya fikir tujuan dia silaturahim. Saya fikir begitu walaupun saya tidak cukup tahu secara detail. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan kemalangan. Berlakunya pula pada hari Jumaat. Meninggalnya pada hari Jumaat. Dalam beberapa mafhum hadis disebutkan orang yang meninggal pada hari Jumaat akan diangkat yang namanya beratnya fitnah di alam kubur. Jadi kita atas sangkaan baik kita dan keadaan realiti berlakunya kematian tersebut sebegitu rupa, kita bersangka baik dan mohon kepada Allah agar roh almarhum ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Dan kita di sini sama-samalah kita dengan ikhlaskan hati meniatkan untuk seandainya ada anugerah pahala daripada bacaan Fatihah yang kita bacakan, kita mohon agar pahala tersebut dihadiahkan, diberikan, dikurniakan kepada almarhum Muhammad Syabil Azmi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Baik, terima kasih semua. Terus kita ke muka surat 554. Kita lihat di sini, semalam kita pelajari nun sabdu dan mim sabdu. Kita tengok baris yang pertama, ya ayyuhallazina amanu. Tidak ada nun sabdu, mim sabdu. Pada baris yang kedua saya rasa tak ada juga. Pada baris yang ketiga, saya lihat secara rambang tidak ada juga. Pada baris yang keempat, saya fikir-fikir pun juga tak ada. Mungkin tak ada keseluruhan surah, saya tak pasti ni. Baris yang kelima, rampaknya macam tak ada. Tapi baris di sini. Qul ma indallahi khairum. Qul ma indallahi khairum minal khairum minallahwi. Kat sini kan, ma indallahi khairum kat sini ada dengung dua harakat. Jadi kita ambil perhatian ya. Kemudian bawahnya surah Al-Munafiqun, atas surah Al-Jumu'ah, bawah surah Al-Munafiqun.
Kemudian di sini ada perkataan qalu nashhadu innaka, ni juga nama dia wajibul gunnah, nun yang bertanda sabdu. Hati-hati dengung dua harakat di sini. Kemudian baris yang seterusnya bawah ni innaka la rasuluh, innaka la rasuluh, innaka, jangan innaka, dia tak cukup dua harakat. Innaka la rasuluh, dua harakat. Innaka, dengung itulah yang maksud saya, panjangnya adalah dua harakat. Ni nun sabdu. Kemudian yashhadu innal wallahu yashhadu innal munafiqin, innal, ini pun sama, nun sabdu, wajibul gunnah. Maka kita ambil perhatian. Masuk bawah ni ada pun dua harakat. Ke sini pun ada innahum kat sini pun ada wajibul gunnah. Sarina Iskandar dia sebut alhamdulillah dapat hadir, baru balik melawat jiran lorong sebelah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu hadis kan, saya lupa depan dia macam mana man syahidal janazata hatta tusalla 'alaiha atau kama qala hatta yusalla 'alaiha, siapa yang menyaksikan jenazah sehinggalah jenazah itu disolatkan. Dia datang menghadiri ada kematian sehinggalah solat itu jenazah itu disolatkan, falahu qirat, maka dia akan dapat satu qirat atau kama qala. Kemudian kata Rasulullah, wa man syahidaha, siapa yang datang menyaksikan pengurusan jenazah dari awal, hatta tudfana, sehinggalah dikebumikan, falahu qiratani, maka dia akan dapat dua qirat. Datang orang meninggal sampai solat dapat satu qirat. Tapi kalau lepas solat kita sambung pergi hantar sampai kepada ke bumi, kita ada dekat situ menyaksikan perkara tersebut, maka kita dapat dua qirat. Qirat ni apa? Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, wa mal qirat? Wahai Rasulullah, qirat tu apa? Kata Rasulullah, qirat tu sebesar gunung Uhud ni. Sebesar gunung Uhud, maknanya pahala sebesar gunung Uhud dianugerahkan. Jadi tahniah tadi, siapa namanya, Sarinah Iskandar, tak silap saya, ataupun siapa namanya lupa tadi, dia kata dia dapat menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Kalau kita ada kesempatan, tidak ada halangan dan sebagainya, mendatangi kematian, menyaksikan pengurusan jenazah dari awal sampailah kepada solat, sampai dikebumikan, insya-Allah anugerah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Tuan-tuan pasti meninggal, saya juga pasti meninggal. Ni Muhammad Sarwan, Muhammad Amin pasti meninggal, Zack Zaki pasti meninggal, lagi siapa namanya ni, Masbah Zainuddin pasti meninggal, lagi siapa, lagi Muhammad Sarwan, Sarinah Iskandar pasti, Nyamah Ali, semua ni saya tengok senarai nama Azhar Atan, sekali umum nama tuan-tuan ni sebiji macam bakal jenazah. Termasuk saya juga yang sedang online live ni juga bakal jenazah. Kita semua pasti akan meninggal dunia. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran menjadi teman kepada kita di alam barzah, insya-Allah. Jadi cerita ujung tadi ni semua kita melihat sekali imbas tentang wajibul gunnah. Baik. Kemudian kita akan sama-sama memulakan bacaan kita daripada awal ayat yang ke-9 di atas. Muka surat 554. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة Maaf, tersekat sikit bacaan saya. Kita mula dari awal. 1, 2. Ya
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Kita ambil di sini 1, 2. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Ini nama dia mad lin. Kalau bay saja, bay namanya lin. Kalau ikut hukum tajwid, nama tajwid bay maknanya lin. Tapi kalau bay' dekat sini ain dimatikan, maka nama dia mad lin. Panjang dia berapa? 2, 4, 6. Kita ambil semula. Fas'au. 1, 2. Fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya ulang. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Perhatikan di sini. ذَلِكُمْ kum dibaca jelas sebab tanda matinya jelas kan. Kalau nama tajwidnya izhar syafawi nanti. Khairul lakum in kum in. Ni kan kum je. Jangan kum tak payah dengung, tak payah apa. Kum memang dibaca jelas sebab tanda matinya jelas atas mim. Jadi bacanya jelas. Kecuali di sini nun sorok. In kuntum dia nun kosong. Mula dia nak menyorok kat huruf sebelah. Nun yang pertama dia nak nyorok, ada benda bunyi yang dia sorokkan dekat huruf kaf. Nun yang kedua ni ada benda bunyi yang dia nak sorokkan ke huruf ta. Jadi dia nyorok-nyorok sebab dia tanda kematian ni tak jelas. Kosong atas nun, kosong atas nun, kosong. Tapi dekat sini kuntum tum jelas sebab matinya jelas, nampak ni. Kalau dari segi tajwid nanti namanya izhar syafawi. Izhar maknanya jelas. Baik, kita lihat terus pada ayat 10. Fa'idha. 1, 2. Kita berhenti kat sini wabtaghu min fadlillah. Daripada fa'idha. 1, 2. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Saya ulang. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kita ambil semula di sini. 1, 2. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ini kita nama dia apa hari tu? Mad arid lissukun. Mad arid lissukun. Tapi kalau saya tutup tuflihu, hu ni namanya mad asli. Kat sini huruf je berbaris. Asalnya huna. Maka hu tu panjangnya 2 harakat mad asli. Tapi bila kita nak berhenti maka nun bertukar barisnya daripada baris atas. Kita kena, bila nak wakaf, kita gantikan dengan baris mati. Sukun dekat situ. Jadi hun. Jadi boleh baca berapa? 2 harakat. Tuflihun. 2. Atau 4. Tuflihun. Atau 6. Tuflihun. Kita baca 2, 4 ataupun 6. Okey, baik. Terus ayat 11. Ayat 11. 1, 2.
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Saya ulang daripada kalimah wa idza ra'au. Au ni masuk dalam kategori lin. Au masuk dalam kategori lin. Waw mati sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris atas. Jadi kat sini dah mula banyak dah. Ada mad arid, ada nanti mad munfasil, mad muttasil. Tak apalah. Saya mungkin sebut benda yang sama berulang-ulang kali. Mudah-mudahan insya-Allah makin memasakkan ingatan kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Mula-mula kita kenal bentuk. Kali ini kita kenal pula dari segi sikit nama-nama dia secara berulang. Baik, ayat 11. Perhatikan elok-elok. 1, 2. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ. Ni nun kosong. Khairum, hati-hati ada mim bertanda sabdu. Walaupun bukan nama khusus dia wajibul gunnah. Kat sini tanwin jemput mim. Dia ada nama yang tersendiri. Nama dia ialah idgham ma'al gunnah. Tapi tak apalah. Yang penting dia gunnah. Dengungnya ada di situ. Wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Kalau kita perasan, kalau sesuatu tempat, ni saya nak cerita sikit lah, ada benda yang berbeza sikit. Kalau sesuatu tempat, dia tu panjangnya 2 harakat, apa isyarat yang kita tahu? Kalau tempat tu dia perlu dibaca 2 harakat, apa isyarat dia yang perlu kita tahu? Kalau tempat itu panjangnya 2 harakat, apa isyaratnya? Contoh, alif kosong sebelumnya baris atas. Maka kita tahu tempat tu mim. Contoh, mim alif, mati kosong di atasnya baris atas. Maknanya alif tu kosong sebelumnya baris atas jadi isyarat bahawa mim perlu dibaca 2 harakat. Jumpa huruf mad. Betul. Kak Mas jawab, Kak Mas Bah jawab, betul. Ataupun kita jumpa waw kosong sebelumnya baris depan, maka dia perlu dibaca 2 harakat. Isyarat tu dah ada huruf mad. Huruf mad yang kosong sebelumnya ada baris yang sesuai dengan dia. Kemudian ya kosong sebelumnya baris bawah. Okey. Itu semua 2 harakat kan? Okey, cantik. Sekarang kita perhati kat sini. Kalau macam ni. Ini belum masuk cerita tajwid kita. Kita tengok bentuk saja. Okey, perhatikan kat sini. Kan ada alif kan? Ya, memang bukan huruf alif yang besar, tapi alif kecil, alif saghirah. Alif ni menunjukkan bahawa bila alif ni kosong, sebelumnya baris atas, menunjukkan bahawa jim perlu dibaca berapa harakat? 2 harakat. Tijaratan, tija. Kenapa dija dibaca 2 harakat? Sebab ada alif mad. Baik, katalah alif mad ni tak ada. Latifah Abdul Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin baru online ni. Okey, baik. Perhatikan. Katalah kat sini tidak ada alif kecil. Tapi saya tak boleh padam lah. Ni Quran. Saya tak padam lah. Katalah tak ada alif kecil. Kita akan baca apa? Tak ada patas. Kita akan baca apa? Wa idza ra'au tijaratan au. Kan kita akan baca gitu kan? Sebab tak ada huruf mad. Bila tak ada huruf mad, maka tak adalah baca panjang. Okey, yang kedua. Tengok sini. Fas'au ila. Kenapa ila baca 2 harakat? Sebab ada alif kecil kat sini. Ada huruf mad kat sini. Alif kecil patas. Maka alif kosong sebelumnya baris atas. Jadi ila kita akan baca 2 harakat. Katalah alif tu tak ada kat situ. Pasti orang akan baca fas'au ila dhikrillah. Orang akan baca gitulah sebab tidak ada huruf mad. Okey, yang ketiga. Tengok contoh dulu.
Yang bagi mudah. Kita tengok kat sini. Kalimah ilaiha, ilaiha, ilaiha. Ha ni kita baca 2 harakat. Sebab apa? Sebab ada huruf mad alif. Okey. Tapi satu-satunya tempat yang tidak ada huruf mad dan tidak diletakkan alif kecil, tetapi dia kena baca 2 harakat. Ustaz, apa hukum bacaan pada ayat tadi? Au tu maknanya lin tadi. Saya dah sebut tadi kan? Wan faizah dia sebut namanya lin. Baik. Sekarang ni satu-satu kalimah dalam Quran yang tidak diletakkan alif kecil, tapi dia tetap kena baca 2 harakat. Dari segi asal dia, asalnya 2 harakat. Kalau berhenti ke apa nanti kita ceritalah. Iaitu kalimah apa? Tuan-tuan tengok kat sini. Kalimah apa? Alif lam lam ha. Allah, wallah, wallah. Dia tak ada letak alif kecil. Tak ada letak alif kecil kan? Kat sini, wallahu khairur raziqin. Wallahu, wallahu, wallah. Allah tu tuan-tuan baca 2 harakat. Memang kena baca 2 harakat. Tapi mana mad aslinya? Tak dapat nak kita jawab. Sebab dia tak ada tanda. Ada alif kecil kat tengah-tengah ni, lepas lam, tak ada. Ada alif besar, tak ada. Tapi kenapa dia baca 2 harakat? Jawapan dia ialah, kata ulama', kalimah Allah tak perlu diletak alif kecil untuk menunjukkan dia panjang. Kerana dia memang sudah diketahui, memang begitulah sebutan dia. Dan dia mesti dikenali. Kerana Allah Tuhan kita, Allah adalah pencipta seluruh alam. Maka jawapan dia lafzul jalalah tu, lam tu, lam pada harful lafzul jalalah ni nama dia lafzul jalalah, lafaz yang mulia. Maka dia tak letak alif kecil, tapi tetap juga dibaca dengan dua harakat. Okey? Cantik. Baik, hari ni kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang kita tak baca dulu yang bawah ni. Kejap lagi baru kita baca. Yang saya nak beritahu ialah kita akan bincang nanti lepas kita baca surah Munafiqun. Kita akan bincang kat sini kalimah aulah wa ninfaddu. Kita akan baca ke sini Kenapa kita baca lah wa ninfaddu? Apa yang terjadi pada kalimah tersebut? Baik, sebelum tu kita baca dulu di bahagian bawah dari ayat 1 sampai ayat 4. Jadi hari ini ada beberapa perkara kita dapat pelajari. Antaranya ialah kita tahu bahawa lafzul jalalah, kalimah Allah, tidak diletakkan alif saghirah, alif kecil, untuk menunjukkan dia 2 harakat, tetapi tetap pada asalnya kita akan bacakan dengan dua harakat. Baik, terus kepada surah Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله innahum, jaga-jaga ni wajibul gunnah, ada nun yang bertanda sabdu. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ada satu nun sabdu, ada satu mim sabdu. Kita ulang, perhatikan, jaga betul-betul, dengung 2 harakat. Kat situ, kemudian thumma kafaru, ada dengung kat situ Baik, ayat 3. 1, 2.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. Nampak ni? Nun sabdu, mim sabdu, nun sabdu. Ada 3. Kita ulang. Ka'annahum. 1, 2, 3. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. Bawah ni cerita tentang munafik, yang mana saya sebut tadabbur kita, cerita tentang perihal orang-orang munafik. Orang munafik ni dia ada 2 bentuk munafik. Yang pertama munafik agama. Munafik agama ni maknanya zahirnya Islam, buat-buat macam orang Islam, semayang macam orang Islam, pakai baju macam orang Islam, nama macam orang Islam, tapi dalam hatinya langsung tak pernah percaya kepada Allah, langsung kufur dan tidak beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik yang ni namanya munafik dalam kategori munafik agama. Mereka ni di sisi Allah dihukumkan sebagai orang yang tidak Islam, kafir. Tetapi dalam urusan muamalah dunia, selagi mana zahirnya nampak orang Islam, sampai dia meninggal, kita bermuamalah, berinteraksi, berurusan dengan dia, kita kena berurusan sebagaimana dia tu adalah orang Islam. Hati dia urusan Allah. Tapi ada juga munafik dalam bentuk sikap dan perangai. Sikap dan perangai. Sebagai contoh, baginda Nabi SAW pernah bersabda, ayatul munafiq thalath. Tanda orang munafik tu ada 3. Idza haddatha kadzaba, bila cakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila janji menipu, memungkiri janji. Kemudian wa idza tumina khana, bila diberikan amanah dia akan khianat. Ada satu riwayat tambahan, wa idza khasama fajara, bila dia gaduh gocoh dengan orang, dia melebih-lebih, melampau-lampau pula. Benda dah settle, dia nak lebih-lebih pula. Jadi bila cakap bohong, bila janji mungkir, bila dia diamanahkan dia khianat dengan amanah, dan bila dia bertekak bergaduh dengan orang dia akan berlebih-lebihan. Ini tanda-tanda munafik dari sudut sikap perangai. Jadi kita mohon mudah-mudahan Allah lindung kita daripada sifat-sifat munafik, sama ada munafik dari sudut agama, pegangan iman, dan juga munafik dari sudut sikap perangai, akhlak dan keterampilan kita. Mudah-mudahan kita ni bila berjanji, kita seboleh mungkin kita tepati. Bila kita bercakap, belajar dari sekarang jangan bercakap bohong. Jangan bercakap bohong. Bercakap bohong ni perkara yang sudah dianggap macam biasa pada hari ini. Padahal dia adalah satu dosa. Dia adalah satu maksiat. Maksiat ni bukan berdua-duaan lelaki dengan perempuan saja. Bukan cerita keluar malam saja. Berbohong juga satu maksiat, dosa. Jadi kita latih diri kita supaya macam mana pun kita jangan bercakap bohong. Usahakan untuk sentiasa bercakap benar. Kalau tak mampu bercakap benar, ya lawan diri itu dengan cara berdiam diri pun tak apalah. Sementara kita nak menunggu masa yang sesuai untuk menyatakan sebuah kebenaran walaupun perkara itu pahit. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sifat-sifat yang namanya munafik. Hari ini saya nak tunjukkan ayat yang tadi, kongsikan sikit. Iaitu tuan-tuan lihat ada kalimah aulahwan infaddu. Tulisan dia beginilah, saya besarkan. Lahwan infaddu. Jadi ni nama dia hamzah wasal. Yang ni namanya tanwin. Jadi saya cerita tadi, kita cerita tanwin kalau jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal kan? Ni kan nun kosong tadi. Dia nak masuk pada fa. Tanwin jumpa hamzah wasal. Lalu tuan-tuan kita tadi baca au
Lah wa ni tu kat mana? Ni tu kat mana? Baik. Dia tu kembali kepada asal ejaan. Asal bentuk ejaan dia. Ini kan bunyi dia apa tadi? Lahwan. Lahwan kan? Secara tulisan, lahwan tu macam ni. Tetapi secara ejaan, kalau kita perhatikan betul-betul, lahwan macam mana ejaan dia? Lahwan. 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 Cuba tuan-tuan baca ni. Bunyi dia apa? Lahwan. Yang ni lahwan. Yang ni lahwan. Yang ni lahwan. Sama. Sebab lahwan ni dia jadi macam gini. Kenapa dinamakan man'iwat? Iwat tu kan mana ganti. Ganti daripada nun. Jadi dia jadi baris tanwin. Jadi cerita dia kat sini asalnya bentuk dia gini. Kemudian bila dah kalimah lahwan ni kita pecahkan dia, kita ceraikan dia, kita tampilkan ejaan dia yang asal yang sebenar, perkataan dia, maka datanglah tadi namanya infaddu. Datanglah tadi kalimah infaddu, yang mana nun kosong, fa, dot baris depan, kemudian ada tanda mat kat situ, kan? Infaddu. Ini hamzah wasal. Baik, cerita kat sini ialah kalau tanwin jumpa hamzah wasal. Bila hamzah wasal kan dia masuk terus kepada nun dekat sini. Maka ini nun mati tak? Ini nun mati. Walaupun tak ada tanda kematian, dia nun mati. Yang ini nun mati tak? Dia nun mati. Yang mana asalnya tak nampak kematian dia. Sebab dia kat sini. Tapi kita pecahkan. Jadi ceritanya nun mati bertemu dengan hamzah wasal. Dan oleh kerana hamzah wasal bila sambung akan diabaikan. Jadi perbahasan kita adalah di sini. Kita akan bincangkan antara mati dengan mati. Macam mana nak selesaikan. Kenapa tak melibatkan hamzah wasal ni? Sebab bila wasal, dia diabaikan. Memang kita tak baca lah. Kecuali kalau kita start kat sini, baru dia hidup. Aulahwa, padam, wakaf. Kemudian kita start. Infaddu. Itu kita cerita bab lain nanti. Sekarang kita cerita jalan terus. Macam mana kalau kita nak sambung. Jadi bila sini mati, sini pun mati. Sini saya tak tulis mati dia. Sebab Quran tak tulis mati dia, saya kekalkan tak tulis. Tapi tuan-tuan kena tahu, yang ini memang nun mati. Sebab hari tu kita pernah cerita 3 kan? 3 bentuk. 1, nun yang mati dan jelas tanda kematian. 2, nun mati juga, cuma kosong. Nun dia sembunyi. Yang ketiga, nun mati juga. Tapi dia sebenarnya diganti. Dia ada mim kecil. 3 namanya sama. Nun mati. Nun sakinah. Sama nun mati. Walaupun tandanya berbeza-beza. Yang ni mati jelas tanda kematian. Yang ni mati nyorok-nyorok. Yang ni mati ganti mim kecil. Tapi semua nun memang mati. Cuma tak nampak kain kapan dia kat mana. Kain kapan pula kita cerita. Okey. Sekarang bila nun mati jumpa nun mati. Inilah di sini. Nun ni mati yang pertama. Diletakkan barisnya baris bawah. Diletakkan barisnya baris bawah. Maka tuan-tuan kita perlu membaca aulah wa niu. Ni cerita dia ni. Jadi yang ni sudah tak ada ni. Bila dah diletakkan baris. Sebab mati dengan mati tak boleh nak dihidupkan. Tak boleh nak dibunyikan. Mati jumpa mati. Maka yang pertama kena hidupkan. Macam mana nak hidupkan dia? Cara dia bukan pasang bateri. Macam mana nak hidup dia? Cara dia bukan cas pakai elektrik. Macam mana nak hidupkan bunyi dia? Hidupkan dengan membaris bawahkan huruf yang pertama. Ni mati yang pertama dibariskan bawah. Aulah wa niu faddu. Maka jadilah bacaan dia aulah wa niu faddu. Okey. Untuk kita tengok contoh-contoh yang lain. Tuan-tuan tengok Quran tuan-tuan sekarang. Tuan-tuan pergi muka surat 172. Muka surat 172 pula. Muka surat 151. Buka kejap. 151. Saya pun nak buka ni. 151. Cepat. Kita tak banyak masa. Kita nak selesai ni. 151. Jumpa. Surah Al-A'raf 151. Barakallahu fikum. Jumpa? Takkan tak jumpa kot. Tadi lahwan tu kan baris atas kan. Au lahwani.
lahwan, baris atas ni. Quran saya pun dah. Okey. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa tadi, au lahwan. Lahwan ni, tanwin ni baris apa? Baris atas. Sekarang saya nak ajak tengok. Tuan-tuan tengok pula. Kalau dia punya baris dia, baris dia, baris bawah pula. Tanwin dia baris bawah. Tanwin juga. Tuan-tuan tengok kat sini. Ayat 8. Ayat 8 kat sini. Ada kalimah, wal waznu yawma idhinil haqqa. Dia jumpa hamzah wasal. Tak kisahlah dia isim ke, yang tadi jumpa fi'il. Tu cerita dalam bahasa Arab kan. Baik, tuan-tuan kat situ. Tuan-tuan tengok ejaan dia. Yawma idhinil. Yawma idhin al-haq. Kalau asal dia, yawma idhin al-haq. Kan? Yawma idhin al-haq. Okey, saya tulis. Besarkan sikit lah, bagi nampak. Mudah-mudahan kita nampak. Ya Allah, perlihatkan kami. Ya Allah, faqihna fid din. Pandaikan kami dalam urusan agama. Ustaz, tapi saya dah tahu. Tak apa. Memang kita dah tahu. Cuma lepas ni, siapa yang dah tahu, fikirkan macam mana kita nak terangkan pula pada orang. Macam mana kita, boleh tak kita terangkan pula pada orang? Kalau dah boleh terangkan pada orang, boleh tak orang faham dengan penerangan kita? Belum tentu kita terangkan orang, terang bagi dia. Kadang-kadang kita terangkan orang, orang tu makin kelabu bila dengar penerangan kita. Allah. Jadi faham satu bab, tak faham satu bab. Okey. Kan gitu kan tulisan dia. Yaw, di baris ni waw dia ada tanda mati. Kenapa waw dia ada tanda mati? Sebab dia adalah lin. Ma idhin. Tanwin dia tegak. Cerita dia. Kemudian al-haq. Begitulah dia punya tulisan dia. Harap dapat nampak. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Zin. Yauma idzin. Ma idzin. Ni. Ma idzin. Zin ni, kalau kita pecahkan dia punya ejaan dia, asal dia, sebenar dia, ma idzin. Ma izin. Tu dia. Cuba baca. Ma izin, ma izin, ma izin, ma izin. Itulah dia. Itu nama dia tanwin. Tanwin maknanya apa? Nawwana. Yunawwinu tanwin. Mengnunkan dia. Baik. Sekarang ni. Ma izin al-haq. Al-haq. Kalimah tadi. Haq. Tentang dia qalqalah kubra, asyaddu kubra. Okey tak kisahlah. Tapi kat sini ada mati kan. Jadi ini hamzah wasal. Hamzah wasal, bila wasal je diabaikan. Bila diabaikan kita tak bincang. Kita bincang yang ini dengan yang ini. Iaitu huruf yang mati bertemu dengan mati. Macam mana nak bunyi? Macam mana nak bunyi? Kan? Macam mana kita nak bunyi kan? Sebab mati dengan mati. Kalau baris dengan baris, a. Kalau baris atas dengan baris bawah, ai. Baris bawah dengan baris atas, ia. Tapi kalau mati dengan mati, dah kenapa? Nazak ke apa? Mati. Namanya mati. Nak bunyi apa? Jadi untuk menghidupkan supaya dia berbunyi dan dapat diteruskan bacaannya, maka dengan ini huruf yang pertama, mati yang pertama ni digantikan dengan baris bawah. Digantikan dengan kasrah. Yang mana nak diletakkan kasrah? Huruf nun ni. Lalu yang ini dipadam. Jadi bunyi dia apa? Yauma idzinil haqqa. Saya slow-slow ni. Yauma idzinil haqqa. Ada paling slow lagi ni. Yauma idzinil haqqa. Tu cerita dia. Okey, jadi cerita dia jadi macam tu. Yauma. Jangan baca kat sini. Ada orang dia ngelat. Yauma idzil haq. Ada orang baca. Dia tak tahu nak baca apa. Yauma idzil haq. Kalau dia baca yauma idzil, maknanya dia dah menghilangkan satu huruf. Ni kan ada huruf ni. Sebenarnya ni mewakili huruf nun. Yang ni tanwin mewakili huruf nun. Seolah-olah dia buang ni. Ni dia buang ni. Dia baca yauma idzil haqqa. Seolah-olah satu huruf dihilangkan.
Jadi satu huruf dihilangkan. Kalau dia ngelat, kadang-kadang dia baca tadarus, dia ngelat. Dia tak tahu nak baca macam mana. Yauma. Kalau dia jenis fed up, bukan fed up. Kalau dia jenis tak tahu betul-betul serah diri, yauma id. Sadaqallahul azim. Tu memang surrender betul. Tapi kalau jenis main cuba juga, yauma idzil haqq. Bila zil, maknanya begini dia baca. Yauma idzil. Ni kan zil. Rupanya nun hilang. Tapi kalau dia baca betul, yauma idzinil haqq. Maknanya huruf nun yang asal tak hilang. Dari segi sebutan. Dan bacaan. Tapi dari segi penulisan resam, tidak ada huruf nun kat situ. Tak ada huruf nun kat situ. Mana ada huruf nun kat situ? Ada kat tempat tuan-tuan huruf nun? Jawapannya tak adalah. Sebab dari segi penulisan tak ada. Okey, satu lagi. Sebelum kita tutup dengan sedikit doa. Lihat muka surat 333. Allahu Akbar, cantik nombor ni. 333. Cepat. 333. Muka surat 333. Barakallahu fikum. 333. Jumpa tak? Mudah-mudahan tuan-tuan jumpa. 333. Jumpa? Tuan-tuan tengok pada ayat 11. Tuan-tuan tengok pada ayat 11. Ada orang namakan nama ni iltiqa sakinaini, bertemunya dua sukun, tapi saya kurang gunakan. Sebab bertemunya dua sukun ni bukan ni saja. Dia ada pecah banyak. Ini cuma salah satu. Jadi kalau saya sebut ni iltiqa sakinaini, saya kurang gemar guna. Adalah sebab dia. Nanti kalau lama-lama nanti bila saya dah cerita panjang, nanti insyaAllah saya jelaskan. Tapi saya kurang suka. Saya suka sebut je namanya tanwin jumpa hamzah wasal. Selesai. Okey. Tuan-tuan tengok pada ayat. Ada dua tempat ni. Tadi baris atas dah lahwanin. Sekarang tuan-tuan tengok pada ayat yang 11. Muka surat 333. Ada dua tempat. Tuan-tuan tengok. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ ni khairun itta. Tu macam mana tu nak selesaikan tu? Dia baris depan. Tadi kita dah bincang yang baris atas, kita dah bincang yang baris bawah. Sekarang kita bincang yang baris depan. Khairun itma'an nabih. Khairun. Saya besarkan supaya mudah-mudahan kita sama-sama dapat nampak. Kalimahnya apa? Khairun itma'an. Macam mana tadi? An-nabi. Itma'anna. Ta dia mati. Sini hamzah wasal. Ini nama dia lin. Kat sini ada tanwin. Tanwin dia mesti 69. Kan betul? 69. Khairun yutma'an nabih. Kalimah khairun. Pecahkan. Kalimah khairun. Macam ni aja khairun. Khairun sebagaimana yang tertulis. Ejaan dia begini. Khairun. Begitu. Bunyi dia khairun. Tapi kalau tuan-tuan pecahkan dia, ini secara tulisan. Secara tulisan berdasarkan bunyi yang kita sebut, tulisan dia begini. Khairun. Tuan-tuan cuba tengok. Khairun. Kalau tuan-tuan sebut yang ni, bunyinya khairun. Kalau tuan-tuan sebut ni, bunyi dia khairun. Muka surat 333. Khairun. Sekarang ni oleh kerana dia ni tanda, dia hujungnya mati. Bunyinya mati. Walaupun ni tak nampak tanda mati kan. Mana ada mati ustaz? Ni tanwin saja. Ada mati dia. Mana ustaz yang mati? Nun. Mana matinya nun? Secara ejaan bila dieja ada nun mati dalam ini. Ni dalam dia ada nun mati. Mana ustaz? Cuba tunjukkan. Ni dia. Saya lukiskan, tuliskan macam mana dia punya bunyi dia. Khairun. Sekarang masuk kalimah itma'an nabi. Itma'an nabi. Jadi datang cerita jumpa
Ini hamzah wasal. Hamzah wasal, bila wasal je kita hilangkan dia daripada perbincangan kita. Sebab kita wasal, kita sambung. Hamzah wasal bila sambung je tak ada. Tapi kalau tuan-tuan nak start kat sini, kita akan cerita nanti bab lain. Ilta, macam mana nak start ilta ke, alta ke, uta ke, ita ke, eta ke, nanti kita cerita lain. Sekarang kita wasal aja. Sekarang bila kita nak wasal, ada mati dengan mati. Mati dengan mati macam mana kita nak hidupkan? Okey, cuba tuan-tuan tengok. Saya lukis. Ini nun, ni nun, ni nun, ni nun. Kalau na, kan sedang sebut na. Kalau baris atas nani, ninu, kan boleh bunyi nina, nani, nunu, nini, nana. Boleh senang sebut. Tapi kalau satu baris atas, satu mati, nan, boleh juga. Satu baris bawah, satu baris mati, nin, boleh juga. Tapi kalau dua-dua mati, apa benda nak bunyi? Macam mana kita nak bunyi? Nak bunyi macam mana? Memang kalau dua mati, khairun, apa nak bunyi? Oh, tak boleh bunyi sebab mati jumpa mati. Tu cerita dia. Ustaz ni siap buat bunyi-bunyi lagi. Tak, supaya kita senang ingat. Itu je tujuan dia. Tujuannya supaya senang ingat, bukan apa. Baik, sekarang ni satu mati, yang ni kedua mati. Bila dua-dua mati tak dapat dibunyi, maka yang pertama kita letakkan barisnya bawah. Khairun niltama'an. Khairun nilta. Nilta ni sebab dia qalqalah lah, surah. Khairun yutma'an nabih. Datanglah kat situ. Kak Siti Aniza, Kak Aniza binti Mustafa. Tak ada bunyi. Memang senang. Dulu ustaz saya buat contoh. Ni nana, nini, nunu, nina. Kat sini nak bunyi apa? Jawapannya jangan pandai-pandai bunyikan. Okey, baik Tapi dia ada dua tau. Lagi satu. Cuba tengok. Tuan-tuan tengok kat sini. Kemudian ada kalimah. Wa in asabathu fitnatu. Fitnatun. 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 Ni saya sebut ni. Fitnatun. Hamzah wasal saya dah beritahu. Kalau dia wasal jangan pandai-pandai. Fitnatun ing. Jangan ing. Ing ni bila kita guna bila dia start kat sini. Sekarang kita wasal. Wasal anggap alif tu tak ada terus. Kak Ana tanya, kenapa dipilih sebaris bawah? Kenapa tak pilih baris depan? Kenapa tak pilih baris atas? Kenapa? Yang ini ada rahsia. Nak kena belajar qiraat sikit ni. Ini ijtihad Imam Hafs an Asim. Panjang sikit ceritalah. Tapi bagus soalan tu. Soalan tu bagus. Tidak ada masalah ditanyakan. Tetapi ada imam qiraat yang kadang-kadang dia pilih ijtihad dia berdasarkan talaqi dia, berdasarkan belajar dia, berdasarkan riwayat dia daripada Rasulullah. Baris yang pertama dia jadi baris depan. Awukhruju, ada qiraat yang lain. Senang cerita mazhab lain. Dalam Quran pun ada banyak mazhab. Lebih kurang dalam 30 mazhab. Lebih kurang 10 qiraat, satu tuan guru, setiap satu tok guru ada 2 anak murid. Lebih kurang 30 mazhab. Lebih kurang. Yang boleh digunakan, boleh dibaca. Kalau kita nak ambil 7 kali 3, 21 imam qiraat. 21 mazhab cara bacaan. Cuma kita taklah pergi sejauh itu. Tapi bila soalan tu ditanya, kenapa di baris bawah, kita sebutkan itu adalah ikhtiar, ijtihad, pilihan sebagaimana yang disebut pilihan daripada Imam Hafs dalam mazhab qiraat bacaan kita, iaitu baris yang pertama diletakkan baris bawah. Nampak Kak Mai pun sambut, dia kata tu qiraat Warsh tu Ustaz. Itulah saya kata kalau kita bincang tu nanti dia masuk bab qiraat sikit. Okey, tak apa. Yang saya nak fokus kat sini, fitnatun. Okey, sebelum kita tutup, kita nak tutup ni. Fitnatun. Cerita dia macam mana? Fitnatun, kan? Fitnatun. Saya dah beritahu. Kalau tanwin dia gini, fitnatun. Bayangkan saja dia begini. Fitnatun. Allah. Fitnah. Silap. Anggap begini. Dah sempit sikit kertas saya ni. Fitnatun.
Fitnatun. Begini. Fitnatun. Kemudian inqalab. Inqalaba. Jadi ing ni nun mati jumpa mati. Mati jumpa mati. Maka yang pertama diletakkan baris bawah. Fitnatunil qalaba. Ni qalaba lah Okeylah. Saya rasa setakat untuk seringkas ini. Mudah-mudahan kita dapat fahami. InsyaAllah taklah terlalu susah. Tapi perlu dilatih. Sebab walaupun kita dah tahu, kadang-kadang kita tak cam. Rupanya ni yang hari tu kita belajar. Rupanya ni hari tu kita belajar. Dia tak perasan. Dia main langgar. Tapi dia tahu sebenarnya tak boleh langgar. Tapi bila jumpa di tempatnya, dia tak perasan. Perasan tak perasan ni dia perlu proses. Perlu proses. Walaupun dah tahu, tapi tak semua tempat tu kita perasan bila sampai masanya dia berlaku di situ. Barakallahu fikum. Sebelum kita tinggalkan, kita buka sikit satu doa. Muka surat 504. Silakan. 504 sebelum kita melabuhkan tirai. 504. Doa ni esok pun saya akan bagi doa yang sama. Saya tak akan tambah besok sebab doa ni panjang. Doa ni panjang. Saya nak minta tuan-tuan bukan kata hafal. Tuan-tuan simpan, sematkan dalam hati sampai bila-bila. Sebab doa ni saya suka sebut doa orang yang umur 40 tahun ke atas. Ada ke yang online malam ni umur dia 40 tahun ke bawah? Ada umur 4 tahun tak malam ni? Ada yang umur 4 tahun? Tak ada. Ada yang umur 14 tahun? Rasa tak ada. Ada umur 24? Rasa tak ada ni. Kebanyakan yang online malam ni umurnya berapa ni? Umur 40 40 tahun ke atas tak? Tengok tu. Orang umur 40 ni dia kena baca apa? Sebahagian kawan-kawan kita sudah maklum. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia supaya buat baik kepada mak bapa. Ibunya telah mengandungkannya dengan payah susah payah dan kemudian telah melahirkannya dengan susah payah. Tempoh dia mengandung dan juga cerai susu, putus susu keseluruhan. Betul. Tempoh dia mengandung sampai dia cerai susu, tempohnya ialah 30 bulan. 30 bulan Sehingga apabila dia sudah sampai kepada umur dewasa, sudah matang dan sudah mencapai 40 tahun. Apa nak baca? Muhaimin. Dia kata saya umur 14 tahun Ustaz. Masya Allah, Muhaimin umur 14 tahun. Mungkin umur dia 14 tahun 50 tahun lepas ke? Kak Siti Aniza 20 tahun lepas, wallahualam. Kak Aini 15 tahun, Masya Allah. Mungkin 60 tahun lepas. Baik. Bila sampai umur 40, dia pun berkata, ada disebutkan dalam riwayat mengatakan, orang yang mengatakan tu Sayyidina Abu Bakar. Okey. Sekarang apa doa dia bila dah sampai umur 40? Ni penting ni. Panjang doanya ni. Rabbi auzi'ni, ya Allah, kurniakan kepada aku rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada aku dan ke atas kedua ibu bapaku. Penting ni, penting. Ni orang umur 40 ke atas ni patutnya dah ingat kematian dah. Sebab bila kita sampai umur 40, hampir-hampir payah untuk kita mengubah diri kita bila sampai umur 40. Bukan kata tak boleh, boleh, tapi ujian dia lebih berat. Wa an a'mala salihan, dan ya Allah, kurniakan aku dapat beramal soleh yang Engkau redha. Aslih li fi dhurriyyati, ya Allah, perelokkanlah untukku pada urusan zuriat keturunanku. Bukan untuk kita ya. Ni tadi untuk kita dan bapa kita, dua-dua mak bapak, yang kita dan ke atas kena ingat. Kemudian ingat kita untuk beramal soleh, dan ingat pula yang bawah zuriat keturunan kita, anak cucu. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang muslim yang berserah diri kepadamu ya Allah. Start di mana nak hafal doa dia? Tak hafal, ambil salin, copy, paste, tampal dekat Word, cantik-cantik, pastikan barisnya betul, Quran, print. Lepas print, kemudian nak buat apa? Laminate. Lepas laminate nak buat apa? Tampal.
Sebelum sikat rambut kat cermin tu baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadikan amalan, jadikan bacaan doa yang baik dari Al-Quran. Doa yang disebutkan itulah manusia yang mengenang, yang berjasa, yang mana Allah wasiatkan dan Allah perintahkan untuk buat baik kepada ibu bapa. Dan salah satu daripada jalan pentingnya ialah kita bacakan doa yang sudah dilampirkan di dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah lindungi kita daripada sebarang wabak, sebarang bencana, sebarang kemalangan, sebarang malapetaka. Allah jaga kerukunan rumah tangga bagi siapa yang mereka itu perempuan. Mudah-mudahan Allah berikan suami yang baik, suami yang soleh, suami yang dapat membimbing, bukan setakat mencukupkan keperluan makan, minum dan tidur, tempat tinggal di dunia, malah memimpin urusan ibadah sehingga ke akhirat. Siapa di kalangan tuan-tuan, di kalangan orang lelaki, mudah-mudahan Allah titipkan, Allah pinjamkan kepada kita isteri yang benar-benar solehah, yang benar-benar menjaga maruah kita, menjaga aib kita. Orang lelaki pada masa yang sama menjadi tulang belakang bagi kita untuk memperbanyakkan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan juga zuriat keturunan kita, anak-anak kita disolehkan dan disolehahkan. Sekalipun bukan berlaku ketika mana kita masih hidup. Mungkin perubahan akan berlaku setelah kita wafat dan meninggal dunia. Tetapi jangan putus untuk mendoakan mereka. Sebab kita tidak boleh memaksakan perubahan berlaku dengan drastik sebagaimana dia nak berlaku di hadapan mata kita. Tetapi kita mesti ada matlamat yang lebih jauh, iaitu mudah-mudahan dia berubah menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik sebelum dia menghadapi sakaratul maut, ketika mana tertutupnya pintu taubat bila nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Dan kita perbaiki semua urusan kita. Dalam urusan muhasabah, jangan melihat kepada orang lain, tapi lihat kelemahan pada diri kita. Berhati-hati kalau kita menceritakan perihal isteri orang. Nanti Allah akan uji perihal tersebut bila berlaku pada isteri kita. Berhati-hati bila bercakap tentang masalah hal anak-anak orang lain, sebab kita bimbang satu hari Allah akan uji ujian yang berat berlaku kepada anak-anak kita sendiri. Berhati-hati kalau menceritakan tentang cucu orang lain, jiran orang lain, suami orang lain, pak saudara mertua orang lain. Kita bimbang Allah satu hari Allah akan uji kita untuk dapat ujian yang sama ataupun mungkin lebih berat daripada itu, sebagai satu kafarah kerana kita mudah-mudah membuat kesimpulan berkenaan hal-hal yang berlaku pada orang lain. Kalau bendanya berlaku pada orang lain, kemudian diadukan kepada kita dan kita berkeahlian untuk memberikan jalan keluar dan penyelesaian, itu tidak masalah. Berikanlah nasihat yang baik, panduan yang baik berdasarkan pengalaman yang baik dan ilmu yang baik. Tetapi kalau tidak, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah. Di antara moleknya keislaman seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada hubung kait dengan dirinya. Maka yang ni tak ada hubung kait dengan diri saya, maka saya tinggalkan. Saya ada urusan yang lebih penting, iaitu yang perlu kita selesaikan. Tuan-tuan ada masalah tuan-tuan berusaha untuk selesaikan, fokus. Abaikan cerita orang ni, cerita orang tu tentang orang ni, abaikan. Orang ni tak kisahlah sedara ke, public figure ke, ahli politik ke, artis ke, pemain bola ke, kurangkan. Memang kita kadang tercerita sikit sebab bendanya dah ada dalam berita dan sebagainya. Tetapi kurangkan supaya jangan menjadi kebiasaan. Ke arah kita fokus bukan mementingkan diri kita, tetapi meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubung kait kepentingannya pada kita. Tapi kalau ada hubung kaitnya, kerana dia tu bawah tanggungjawab kita, kerana dia tu bawah amanah yang diberikan kepada kita, itu soal yang berbeza. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Jumpa esok malam insya-Allah, doa yang sama tetapi dengan sedikit penambahan berkenaan dengan hukum tajwid dan juga sedikit ulang kaji. Barakallahu fikum. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan juga dari Allah atas kelemahan diri saya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.